Hari ni orang dok komen, kalau Nabi ikut kanan, Tok Guru ikut kiri. Saya nak ikut Tok Guru. Nak masuk tang tu juga. Tapi saya kata perkataan ini amat bahaya. Mungkin ada yang cuba wajarkan, oh iyalah orang awam tak boleh faham, kena faham ikut cara ulama. Tak ada siapa bantah. Kita mesti faham dalil, mesti ikut tafsiran yang dilakukan oleh para ulama. Betul, kita tak pernah bantah. Tuan-tuan, pernah datang kuliah di sini, ada ustaz buat mazhab baru? Ada? Tak ada. Tetapi kita kena tahu, kewajipan yang Allah Ta'ala bagi kat kita, ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, wahai Muhammad, kalau kamu semua cinta pada Allah, ikut aku, yakni ikut Muhammad, yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan cinta pada kamu. Kita ikut ulama selagi mana dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah kalau ada ulama yang ikut kiri, Nabi ikut kanan, ustaz, kena tanyalah ulama tu kenapa belah kiri, bukan ikut saja. Patutnya kena cakap macam tu. Tuan-tuan, dia kata kalau nampak Nabi belah kiri, Nabi belah kanan, ulama belah kiri, Tok Guru belah kiri, kena tanyalah Tok Guru pasal apa belah kiri. Kenapa tak belah kanan? Sebab Nabi belah kanan. Tok Guru kalau dia betul-betul ada hujah, dia akan kata, sebenarnya yang belah kanan ni memang Nabi buat, tapi yang belah kiri ni pun ada hadis lain, yang tu khas untuk Nabi, yang ni untuk kita, dan baru kita ikut. Sebab tu dalam hadis ada satu bab, kita kena pegang riwayat perawi, bukan amalan perawi. Kerana amalan perawi mungkin dia terlupa, mungkin itu adalah ijtihad dia, riwayat adalah hujah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita nak ajak orang sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekadar sayang batang tubuh Nabi, tetapi sayang batang tubuh Nabi pun ya, sayang ajaran Nabi pun ya, sayang sunnah Nabi pun ya. Tidak mungkin mana-mana ulama yang ikhlas, yang tahu Nabi pergi belah kanan, tiba-tiba dia pergi belah kiri tanpa ada alasan yang lain yang juga datang daripada Nabi SAW. Tak mungkin. Melainkan dia lupa, ataupun dia nyanyuk, ataupun dia ulama jahat. Tentang ulama ni maksum ke tidak? Ulama tak maksum. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada sebut ulama ni, perumpamaan mereka yang jahat ni seperti anjing. Maksudnya ada ulama yang jahat. Dah kalau ulama yang jahat pergi belah kiri, nak ikut juga? Tak. Kita tanyalah pasal apa belah kiri. Tanya. Lepas tanya, baru kita saring. Ini yang menjadi masalah. Kan? Ini yang menjadi masalah. Tapi ialah ada satu video semalam, dia duk jawab jugalah. Dia kata ayat Quran, kalau kita tengok, Allah Ta'ala kata huwal awwal wal akhir. Dia kata kalau ikut Quran jadi problem lah, sebab dia kata Allah Ta'ala tu ada awal dan ada akhir. Saya tengok ayat Quran, kok mana yang kata ayat ni kata Allah Ta'ala tu ada awal dan ada akhir? Ayat Quran tu kata huwal awwal wal akhiru. Allah Ta'ala itu awal dan Allah Ta'ala itu akhir. Dia dok faham kata Allah ada awal dan ada akhir. Dia katalah, mungkin ada orang faham macam tu. Peliklah kalau ada orang faham macam tu, kerana Quran tak cakap macam tu. Pertama, dah lah ayat Quran itu disalah faham. Lepas tu dia kata kalau ikut macam tu jadi masalah. So ulama kata tak ada, Allah Ta'ala tak ada awal dan tak ada akhir. So kita nak ikut siapa? Seolah-olah macam dia nak kata Al-Quran mengatakan Allah ada awal dan ada akhir. Kan ni bahaya. Allah tak kata macam Allah Ta'ala kata Allah itu awal dan akhir. Lepas tu dia kata ulama kata apa ni, Allah tak ada awal dan tak ada akhir. Ulama yang dia kata tu, yang awal sebelum ni dia kata ulama ikut belah kiri, kita cek ulama yang kata Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir, ulama ni ikut siapa? Ulama ni pun ikut Nabi. Tuan-tuan tengok dalam Sahih Muslim, Nabi SAW tafsir huwal awwalu alladhi laisa qablahu syai'. Allah Ta'ala itu yang awal, yang tidak ada sebelumnya sesuatu. Wal akhir walaysa alladhi laisa ba'dahu syai'. Allah Ta'ala itu yang akhir, yang mana tidak ada selepas Allah itu sesuatu.
Itu maksudnya ulama yang buat kaedah tu pun ikut Nabi juga, bukan ikut kiri, ikut kanan juga. Dia nak buat hujah, konon dia respon. Yang pengikut dia duk kata, oh, yang penting respon, jawab dah. Lepas tu, ni Wahabi tak faham, saya pun faham. Hang faham kot mana? Saya faham juga, tapi faham dia bagi hujah untuk ketuk kepala dia balik. Asal responnya jawab, Wahabi bukan faham, Wahabi gagal faham. Tak. Bukan masalah Wahabi tak Wahabi. Wahabi tak tepi dulu. Sekarang ni isu Nabi. Isu Nabi, kita nak jaga nama Nabi, kita nak jaga ajaran Nabi SAW. Tidak ada ulama yang Rabbani, melainkan kalau dia tak ikut Nabi dalam bab kanan, mesti ada penjelasan dalam bab kiri. Mesti ada dalil lain daripada Nabi, daripada petunjuk Nabi SAW yang menunjukkan mereka ambil jalan kiri. Ataupun dia lupa, ataupun dia jahat. Itu je lah. Sebab tu bila ulama ambil belah kiri, kena tanya, pasal apa ambil belah kiri? Kerana Nabi ambil belah kanan. Kalau penjelasan itu mantap, penjelasan itu meyakinkan, ada hadis daripada Nabi yang menunjukkan belah kiri, kita ikutlah belah kiri. Tapi kalau tak ada, ikut belah kanan, dia terlupa mungkin. Itu je masalah. Yang nak dipertahankan sangat, kata-kata yang sangat bermasalah tu pasal apa? Sebab yang sebut tu geng kita. Cuba kalau yang sebut tu Rora, kan? Cuba yang sebut tu Rora, teruk saya kena. Benda yang saya tak maksud pun dia kata saya maksud, kan? Tapi tu tuan-tuan, saya tak kisahlah, tak apa. Kerana dunia ni memang tempat ujian untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita manusia yang ikhlas. Kita beribadat, kita beragama kerana kita inginkan kebaikan, bukan kerana kita nak menangkan buat kita. Taksub tak bagus. Kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang kita sebut, atas apa yang kita tulis, atas apa yang kita bela. Semua kita akan bertanggungjawab. Mudah-mudahan kita ada hujah di hadapan Allah Taala nanti. Saya tak ada kepentingan apa, tetapi oleh kerana Allah Taala takdirkan saya berada dalam bidang hadis, saya kena jawab sikitlah. Sebab hadis, kalau dia sebut bapak dia pergi belah kanan, pak cik dia pergi belah kiri, itu lantak dia. Tapi sebab dia kata Nabi pergi belah kanan, tok guru pergi belah kiri, dia nak ikut belah kiri, saya kena hurai sikit lah, kan? Jadi tuan-tuan, itulah lebih kurang saya boleh sampaikan. Saya tak nak ceritalah berkenaan dengan apa yang berlaku dalam peristiwa tu, semua tuan-tuan dah tahu dah. Saya nak cerita falsafah di sebalik tu. Bila Nabi SAW dijemput oleh Allah, Nabi itu dijemput dalam keadaan Nabi telah diuji, Nabi telah melalui pelbagai ujian yang dahsyat, dan Nabi sabar. Allah Ta'ala nak berikan isyarat kepada Nabi, pintu langit sentiasa terbuka. Kita pun samalah dalam dakwah ini. Setelah kita muhasabah, setelah kita lakukan apa yang Allah Ta'ala suruh, nyatakan kebenaran dengan lunak dan baik, tidak ada cacian, tidak ada makian, tiba-tiba kalau terkena apa-apa cabaran dan ujian, ketahuilah, ya, kita kena muhasabah diri. Kalau betul kita salah, kita betulkan. Kalau tidak ada kesalahan yang kita lakukan, setelah muhasabah, ketahuilah itu cabaran. Pintu langit sentiasa terbuka untuk kita merintih dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.